Pembelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan penentangan pembesar tempatan terhadap penjajah British. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui sebab-sebab penentangan pembesar secara umum, tokoh-tokoh pembesar yang menentang British, sebab-sebab khusus penentangan pembesar, peristiwa penentangan pembesar-pembesar. Cuba lihat gambar yang dipaparkan pada skrin. Kenalkah anda dengan tokoh yang dipaparkan ini? Mereka adalah tokoh yang berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara kita. Tokoh pertama kita ialah Rentap. Seterusnya, tokoh kedua adalah Datuk Maharaja Lela. Dan tokoh yang ketiga dan terakhir ialah Mat Salleh. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tajuk ini, ada baiknya kita mengetahui dan mengenali terlebih dahulu kesemua tokoh pembesar yang menentang British dan tempat di mana berlakunya penentangan. Dol Said di Naning, Negeri Sembilan. Linggir di Sungai Saribas, Sarawak. Rentap di Ulu Sekerang dan Bukit Saduk, Sarawak. Sharif Masaho di Sungai Rajang, Sarawak. Mat Salleh di Tambunan, Sabah. Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak, Perak. Yam Tuan Antah di Sri Menanti, Negeri Sembilan. Datuk Bahaman di Semantan, Pahang. Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Haji Abdul Rahman Limbong di Kuala Berang dan Kuala Telemong, Terengganu. Apakah punca yang menyebabkan tokoh-tokoh tersebut menentang British? Adakah sebab-sebab penentangan ini sama atau berbeza di antara seorang pembesar dengan pembesar yang lain? Untuk pengetahuan anda, terdapat 6 sebab mengapa pembesar tempatan menentang British. Sebab-sebab penentangan adalah seperti berikut. Dasar penaklukan British. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan. Pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan, campur tangan British dalam adat resam tempatan, pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh, kesulitan penduduk tempatan. Selanjutnya, kita akan membincangkan setiap sebab secara terperinci agar kita tidak terlepas pandang isi-isi penting berkaitan tajuk ini. Penentangan pembesar tempatan disebabkan dasar penaklukan British. Dasar ini bertujuan mengukuhkan kedudukan politiknya. Kawasan taklukan terikat dengan perintah dan peraturan British. Misalnya, Naning yang menjadi jajahan British dikehendaki membayar ufti 1/10 daripada hasil pertaniannya. Ini secara tidak langsung menimbulkan kemarahan penghulu Dol Said yang menjadi pembesar Naning. Selain itu, penentangan pembesar juga disebabkan oleh hasrat British untuk menguasai ekonomi tempatan. Perkara ini dilakukan dengan memeterai perjanjian dengan pembesar tempatan. Kesannya, ekonomi dikuasai oleh saudagar negeri-negeri selat. Ini menimbulkan kemarahan pada pembesar tempatan. Contohnya, mereka memonopoli perlombongan dan perdagangan biji timah di negeri-negeri Melayu. Sebenarnya ada 4 lagi sebab penentangan tersebut. Tahukah anda bahawa British telah memaksa sistem pentadbiran barat ke atas penduduk tempatan? Mereka telah memperkenalkan pelbagai perubahan dalam pentadbiran. Misalnya, British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan tanah. Peraturan ini bertentangan dengan amalan tradisi. Di Terengganu, British menetapkan setiap tanah yang dibuka mesti memohon kebenaran dan dikenakan cukai tanah. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati kepada penduduk tempatan. Baiklah, kita fokus perbincangan kita kepada sebab penentangan seterusnya. Untuk pengetahuan anda, British telah campur tangan dalam adat resam tempatan. Mereka memaksa nilai-nilai barat ke atas masyarakat tempatan. Misalnya di Perak,
JWW Birch telah campur tangan dalam amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan ini telah ditentang oleh pembesar tempatan Perak. Pembesar tempatan juga menentang British disebabkan mereka kehilangan kuasa dan pengaruh terhadap kawasan pentadbiran mereka. Pembesar dilantik oleh Sultan. Mereka berkuasa dalam hal ehwal kawasan pentadbiran mereka. Contohnya, pembesar berkuasa dalam soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial daerah mereka. Penjajahan British telah menggugat kredibiliti pembesar tempatan. Sebab terakhir penentangan pembesar tempatan ialah kesulitan yang dihadapi oleh penduduk tempatan. Mereka dibebani dengan pelbagai cukai dan peraturan baru. Penduduk menghadapi pelbagai kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ini secara tak langsung juga menimbulkan rasa tidak puas hati. Baiklah, selesai sudah perbincangan kita berkaitan sebab-sebab penentangan pembesar tempatan terhadap British. Apa kata hari ini kita berbincang tentang perjuangan dua orang pembesar tempatan sebagai pengukuhan maklumat yang kita ketahui berkaitan tajuk ini. Dua orang pembesar yang saya pilih untuk perbincangan kita pada hari ini ialah Rentap dan Datuk Maharaja Lela. Kita mulakan dulu dengan penentangan Rentap. Terlebih dahulu, kita perlu mengenali siapakah Rentap sebenarnya. Nama sebenar Rentap ialah Libau. Rentap bermaksud penggoncang dunia. Beliau merupakan pemimpin kaum Iban di Hulu Skrang. Rentap juga digelar sebagai Raja Darat dan Raja Ulu. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah Rentap menentang James Brooke di Sarawak? Rentap menentang James Brooke kerana bertindak balas terhadap langkah James Brooke menghapuskan kaum Iban di Sungai Skrang. Rentap juga marah kerana dianggap sebagai lanun. Adakah anda tahu bagaimana peristiwa penentangan Rentap berlaku? Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Nanga, Skrang. Rentap berjaya mengusir James Brooke. Brooke bertindak balas dengan membakar perkampungan orang Iban. Rentap berundur ke Bukit Sadok. James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861. Rentap telah berundur ke Ulu Sungai Entabai. Apakah kesan penentangan Rentap selepas tahun 1861? Serangan Rentap semakin lemah dan gagal dalam perjuangannya. Seterusnya, kita fokus pula kepada negeri Perak. Tidakkah anda tertanya-tanya, apakah yang berlaku di negeri Perak pada tahun 1875? Sebenarnya, penentangan pembesar di Perak telah dipimpin oleh Datuk Maharaja Lela. Satu keistimewaan penentangan di Perak ialah ia berlaku secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan. Datuk Maharaja Lela telah dibantu oleh Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, Datuk Sago, Seputum, Pandak Indut dan Pandak Lam. Mengapakah pembesar Melayu di Perak menentang British? Antara sebab-sebabnya ialah pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka. British campur tangan dalam adat resam dan hal ehwal tempatan. JWW Birch tidak tahu menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu. Bolehkah anda jelaskan serba ringkas peristiwa penentangan Datuk Maharaja Lela? Pada Februari 1875, Datuk Maharaja Lela dan pembesar Melayu Perak membantah perjanjian Pangko. Pada 21 Julai 1875, telah diadakan mesyuarat oleh pembesar Melayu di Durian Sebatang untuk menentang Undang-Undang British. 12 September 1875, Datuk Maharaja Lela bersetuju untuk membunuh JWW Birch setelah bermesyuarat di Belanja. Pada 2 November 1875, Seputum, Pandak Lam dan lain-lain telah membunuh JWW Birch di Pasir Salak atas arahan Datuk Maharaja Lela. Pada 20 November 1877, Datuk Maharaja Lela dan pembesar lain telah dibicarakan. Tidak sangka begitu tinggi semangat penentangan yang ditunjukkan oleh pembesar Melayu Perak.
Mahukah anda tahu apa kesudahan penentangan Datuk Maharaja Lela? Datuk Maharaja Lela, Pandak Indut, Pandak Lam dan Seputum telah dibicarakan dan dijatuhkan hukuman gantung. Raja Ismail telah dibuang ke negeri Johor, manakala Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Apakah perasaan anda terhadap hukuman yang dikenakan terhadap pembesar Melayu yang mempertahankan kedaulatan negeri Perak? Tentu sedih dan sayu, kan? Jadi dapat kita simpulkan bahawa penentangan Datuk Maharaja Lela juga gagal mencapai matlamat seperti mana rentap. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui tajuk perbincangan tadi, kita dapat memahami sebab-sebab penentangan pembesar, mengenali 10 orang tokoh yang menentang penjajahan British, mengkaji sebab-sebab khusus dan peristiwa penentangan rentap di Sarawak dan Datuk Maharaja Lela di Perak. Banyak lagi peristiwa penentangan pembesar yang kita masih belum bincangkan. Dalam episod yang seterusnya, kita akan mengupas segala persoalan dengan lebih terperinci. Hingga berjumpa lagi, selamat beristirahat dan jangan lupa untuk terus berusaha ke arah kecemerlangan.